Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa waktu pagi ni saya sedang menghadap PC saya, sedang buat kerja. Saya dalam proses lagi untuk membuat buku yang ketiga. Buku ketiga bertajuk Ensiklopedia Warisan Alam Melayu. Maknanya saya sedang mengumpul banyak maklumat-maklumat yang saya tahu dan saya gabungkan semuanya buat satu kitab. Kitab Melayu, mengenai Melayu lah. Cuma ini buku yang ketiga. Buku pertama saya keluarkan buku Destar Alam Melayu yang warna merah tu. Kemudian saya keluarkan buku Destar Alam Melayu warna biru. Dan yang ni yang ketiga. Okey, saya tak nak buang masa. Saya cerita mengenai tunang. Okey. Ada anak murid saya bertanya mengenai isu tunang. Mereka tanya sebenarnya adakah tunang tu wajib? Bagaimana pula daripada perspektif dalam Islam? Sebab kalau kita buka kat Google kan, kalau kita baca dekat FB, Facebook, sebenarnya tadi pun saya baru ternampak tadi. Bila scroll page satu hamba Allah ni, dia anti betul dengan tunang. Dan dia kata tunang ni membazir, bid'ah dan bukan dalam Islam. Jadi tak perlu ikut pun. Yang hairannya, selalunya saya tak apa-apa faham kan. Banyaklah yang saya baca kan, bila bab Melayu je, dia kata benda tu bid'ah, setan, membazir, tak ikut Islam dan tak perlu ikut. Dan paling teruk dia kata, ada yang buat finah kata tunang tu sebenarnya lebih pada agama lain, pada agama Hindu, Buddha dan sebagainya. Padahal kalau kita check balik, kita tengok balik, mana ada. Cara pun tak sama. Banyak perbezaannya. Okay. Okey, kita balik pada tunang. Saya minta maaf sebab saya tak pularat, saya kurang tidur. Okey, tunang. Faham tak apa maksud tunang yang sebenar? Sebab banyakkan orang yang saya tanya, bila kita tanya dia, dah bertunang? Dia kata sudah. Jadi, tunang tu apa? Dia kata, oh tunang ni ikatan untuk perkahwinan. Dia kata, dia faham takat tu je. Tapi sebenarnya kan, tunang bermaksud seseorang, kalau kita katakan dia tu tunang orang ni, maknanya seorang ni, kita katakan perempuan lah untuk mudah faham. Okay, perempuan ni adalah tunang pada lelaki ni. Maknanya perempuan ni dan lelaki ni telah membuat perjanjian untuk menjadi suami isteri. Dia dah buat ikatan perjanjian. Bila cincin tunang pula bermaksud tanda perjanjian tersebut, maknanya agreement. Minta maaf, suara tak ada. Saya punya cawan ni lagi besar daripada tapak tangan saya. Tapi senang saya malah nak refill. Okey, kita teruskan balik. Maknanya kalau masuk tunang tu, maknanya dia dah buat perjanjian ataupun satu perikatan perjanjian di mana dia janji nak akan jadi suami tu. Tapi dalam perjanjian kita kena ingat dia ada banyak syarat. Okey, zaman dulu, mengapa kalau kita katakan putus tunang tu sesuatu yang sangat malu, sesuatu yang memalukan. Kalau perempuan tu putus tunang, maknanya satu kampung tu akan kecoh lah. Memang perempuan ni teruk. Apa sebenarnya kisah sebenarnya kat situ? Sebab zaman sekarang ni orang tak faham. Orang kata kalau putus tunang tu maknanya curang lah, masalah lelaki tu ada girlfriend lain, perempuan tu ada girlfriend lain, perempuan tu ada boyfriend lain. Kalau zaman sekarang ni pun tak mustahil kalau ada girlfriend lain. Benda-benda zaman sekarang ni. Dan banyak macam masalah. Tapi sebenarnya kan, kalau zaman dulu, perspektif dia lain. Fahaman dia lain. Apa yang difahamkan orang zaman dulu lain. Okey, bila kita faham, kita katakan perjanjian menjadi suami ataupun isteri. Okay, kita kena faham nombor satu ya. Kalau tunang yang sebenar dalam alam Melayu, bakal isteri yang menjadi tunang yang sebenarnya adalah hak. Okey, hak itu ialah hak ibu mertua yang sebenar-benarnya. Memang perempuan tu bertunang dengan lelaki ni, perempuan ni patut kahwin dengan lelaki ni. Tetapi sebenarnya hak yang diberi sepenuhnya perempuan tersebut ialah diberi pada ibu pada lelaki ni. Itu kisah sebenar.
Jadi semasa tempoh pertunangan tersebut, maknanya ibu lelaki ni kan, dia berhak menguji perempuan tu. Ataupun dia berhak mendidik perempuan tu. Sebab perempuan tu bakal menjadi isteri pada anak dia. Itu yang kisah sebenar. Walaupun perempuan tu dah jadi tunangan pada lelaki tu, tetapi sebenarnya lelaki tu, dia tak ada hak pun nak ajak perempuan tu keluar senang lenang. Maknanya kuasa perempuan tu tak ada langsung pada lelaki tu walaupun tunang. Itu kena faham. Jadi kalau lelaki tu nak bawa perempuan tu keluar pergi mana-mana ke apa, dia masih kena minta kebenaran ibu bapa perempuan tu dan ibu bapa lelaki tu, kena persetujuan. Kisah yang sebenarnya lah. Maknanya dia kena maklum dulu. Dia tak boleh bawa keluar nak tengok wayang ke, nak pergi mana-mana jalan-jalan senang-senang. Tak boleh sebenarnya. Dan waktu tunang tersebut juga antara ujian bila ibu mertua ataupun bakal ibu mertua, maknanya ibu pada lelaki ni, bila dia dah pegang anak perempuan ni, maknanya kuasa anak perempuan ni ada pada lelaki ni. Minta maaf, kuasa pada perempuan ni sebenarnya ada pada ibu mertua ni. Masa tu ibu mertua ni kan, dia boleh uji perempuan tu macam-macam. Maknanya contohnya macam zaman dulu dia boleh uji suruh jahit pakaian, ataupun macam dia bagi pakaian dia suruh jahit, ataupun kadang-kadang ada juga level-level yang tinggi macam belah-belah bangsawan ni ataupun taraf-taraf tinggi zaman dulu kan. Dia bagi perempuan tu bahan, contohnya dia suruh buat baju serat nenas. Ada juga yang bagi macam-macam lah pakaian. Dia nak tengok jahit tu macam mana, sabar tu macam mana. Ada juga yang dia bagi suruh masak, dia bagi bahan-bahan dan sebagainya. Tu dia suruh masak benda-benda yang susah. Kemudian dia nak rasa. Contohnya macam rendang tok. Banyaklah macam-macam lagi. Benda-benda yang susah masak. Dia nak tengok rasa perempuan tu masak macam mana, sabar macam mana. Kalau macam ibu-ibu yang taraf tinggi pula macam kahwin dengan penghulu zaman dulu kan, penghulu atau sebagainya. Ni contoh yang pernah terjadi kan. Dia kahwin dengan penghulu zaman dulu. Okey, ibu tu dia bagi kat perempuan tu, dia uji. Dia nak tengok bijak tak, layak tak perempuan ni kahwin dengan anak dia. Contohnya dia bagi perempuan ni ibu ayam dengan ayam jantan seekor, ayam tina seekor dia bagi kat perempuan ni. Lepas tu dia nak tengok perempuan ni bijak ke tak. Kalau perempuan ni tak bijak, perempuan ni masak, lepas tu dia hantar balik pada keluarga lelaki ni. Tapi kalau perempuan ni bijak, dia bela, dia sabar. Dia bela lama-lama, lepas tu ayam tu dah bertelur. Kemudian baru dah ada anak sebagainya. Baru dia bagi, dia masak ayam tu tersebut. Lepas tu dia bagi lagi, dia tunjuk anak ayam dia ada lagi anak dah banyak dan sebagainya kan. Maknanya ayam tu tak habis. Bukan sekadar-kadar masak ayam tu bagi kan. Maknanya ibu lelaki ni, dia boleh nampak, okey, perempuan ni sebenarnya layak jadi isteri kepada lelaki anak dia. Anak lakinya, sebab dia tak terus bagi inilah. Dia tak terus masak kan. Maknanya perempuan ni bijak. Dia bagi bertelur, baru dia masak ayam tu. Maknanya ada lagi baki, akan datang ada lagi benda-benda nak makan. Itu salah satu contoh. Lagi satu, kadang-kadang dia suruh baca Al-Quran. Perempuan tu baca Al-Quran, nak tengok ibu dia nak dengar macam mana dia baca, takat mana sebagainya. Sebenarnya banyak lagi lah ibu tu berhak menguji. Nah, itu sebenarnya maksud tunang yang zaman dulu. Maknanya tunang tu hak siapa? Maknanya lelaki tu, macam saya cakap tadi, dia tak ada hak dengan perempuan tu. Dia cuma tunang kat perjanjian, tetapi bukan dia yang ada kuasa kat atas perempuan tu. Macam zaman sekarang ni lain. Sebab tu zaman sekarang ni kan ramai menentang sistem zaman dulu. Dia tak suka. Dia tak suka kena uji dengan bakal ibu mertua. Dia tak suka kena tanya soalan dan sebagainya kan. Dia tak suka kena baca Quran dan sebagainya. Sebab zaman sekarang ni ramai menolak apa yang orang Melayu zaman dulu buat. Ada sebab. Dia tak suka. Kemudian alasan tu dia reka macam-macam. Dan itu tunang. Okey.
bagaimana pula dengan cincin tunang ataupun cincin kahwin ni? Sama je cincin tunang, cincin kahwin ni. Dia benda yang berlainan, tapi cincin tunang ni, cincin kahwin ni masih cincin. Dua cincin yang berbeza. Dan saya baca juga ramai kata benda ni membazir dalam Islam, tak ada, tak perlu pun. Jangan buat bida'ah lah apa benda kan. Saya kadang-kadang sedih juga bila saya baca kan. Bila bab Melayu je dia kata bida'ah, lepas tu membazir, menyusahkan, tak perlu ikut. Padahal ada sebab lain sebenarnya kalau kita tengok balik, kita siasat balik, kenapa dia betul-betul benci. Okey, saya teruskan balik mengenai cincin tunang. Cincin tunang ni sebenarnya, okey, kalau ikut zaman dulu kan, cincin tunang ni berfungsi sebagai persediaan bekalan kewangan kecemasan dan insurans. Kalau nak mudah faham. Contohnya tunang ni sama juga, cincin kahwin pun sama juga. Dia sebenarnya berfungsi ibaratkan macam insurans. Contohnya kalau bila berlaku apa-apa terjadi pada pasangan lakinya, contohnya kan. Contohnya macam perempuan ni dia masih tak kerja dan sebagainya, dia nak kena bayar bil. Anak dia nak susu, tak ada susu, duit tak ada, suami hilang berapa lama, ataupun suami pergi perang putus. Jadi cincin ni adalah fungsinya sebenarnya sesuatu untuk digadaikan ataupun dijual. Kena faham. Dia nilai dia sebenarnya untuk itu. Itu tujuan sebenarnya. Jadi setiap kali kalau lelaki tu nak bertunang ataupun nak berkahwin dengan perempuan ni, dia kena tinggal something untuk perempuan ni. Sebab tu kalau kita tengok kalau zaman dulu, bahan wajib, kalau untuk mudah faham zaman sekarang ni, bahan wajib dia mesti pakai emas tulen. Kalau sekarang ni dia nak emas 999 ataupun emas 916. Emas 999 atau emas 916. Betul. Dan bukan emas putih. Kalau betul-betul dalam Melayu. Sebab emas putih ni tak ada nilai. Bila gadai, nilai dia jatuh. Sebab cincin tu sebenarnya memang kerja dia untuk tu. Untuk fungsi dia sebagai insurans. Lepas tu, sebab tu kadang-kadang kan, kalau kita tengok kalau kadang-kadang macam laki-laki yang zaman dulu, yang sampai sekarang ni, ada yang setengah tepat masih ikut adat. Contohnya bila dia tunang, dia bukan setakat cincin je, dia ada gelang dan sebagainya, dia ada lebih sikit. Sebab apa? Kalau kita kaji balik asal-usul sejarah, sebab zaman dulu ni banyakkannya keturunan-keturunan yang pergi perang ni, keturunan yang pergi perang ni, risiko nak mati dia tinggi. Risiko nak mati dia tinggi. Kadang-kadang tunang, kahwin, dah tu mati. Kemudian belah keluarga perempuan ni mati. Dia mati akal, tak boleh nak buat apa. Sebab tu zaman dulu banyakkannya belah-belah askar atau yang pergi perang yang pangkat tinggi-tinggi ni lagilah. Dia memang akan tunang dia tinggi sikit. Dengan sama juga bila kahwin, dia tinggi sikit. Kena faham sebab. Cuma perkara tu bila dia ikut berulang-ulang, kadang-kadang yang keturunan bawah ni tak tahu kenapa dia ikut. Dia faham keturunan dulu buat macam tu, dia ikut je. Sebenarnya kadang-kadang macam tu tak boleh. Dia kena tanya pakar, kena buat rujukan. Tapi apa-apa pun antara persetujuan dua pihak lah. Itu je. Jadi setakat tu je saya nak terangkan. Itu je. Sebab kalau boleh, sebelum kalau kita tak faham bab-bab Melayu ni, kita rasa kita dah tahu sendiri. Sebab ilmu ni kita takkan terus tahu. Kita tidak dilahirkan ilmu ni dan tidak diwarisi. Maknanya kita tak terus waris ilmu tu. Kita kena belajar. Kadang-kadang orang kata, oh, aku lahir pada keturunan ni, aku terus tahu. Tak juga. Kalau dia tak pernah belajar daripada dulu, tak guna. Sebab warisan ni sesuatu yang kena belajar. Bukannya kita terus tahu. Jadi janganlah kalau boleh kan, kita nak apa-apa kadang-kadang bab-bab Melayu ni siasat dulu. Sebenarnya banyak lagi lah benda-benda yang saya jumpa. Contohnya macam orang hina mengenai apa, ranges waktu sanding. Orang banyak lagi lah bab-bab Melayu, orang kata Hindu lah apa benda lah ni kan. Sebenarnya semua tu ada sebab. Jadi sebaik-baiknya apa yang ada dalam warisan Melayu, cuba kita ikut. Selagi tak langgar syarak, tak ada masalah, kita buat. Saya nak ulas sikit dalam buku yang saya tulis akan datang ni. Dia ada cerita mengenai perkahwinan banyak lagi lah. Mengenai daripada
Apa itu peterana, apa itu bersanding, apa itu banyak lagi lah daripada perkahwin ni, perkahwin kenapa pakai macam-macam ni, kenapa buat macam ni dan sebagainya kan. Dalam tu ada banyak jelaskan. Yang paling menarik dalam buku ni, dia cerita apa sebenar-benarnya kos dalam perkahwinan Melayu. Sebab dalam orang Melayu ni pun ada masalah juga saya baca. Kadang-kadang dia kata orang Melayu kahwin membazir, kena kos tinggi sebenarnya. Sebenarnya bila dia tak faham, dia suka hentam je bab-bab Melayu. Kadang-kadang setengah orang ni memang tak suka bangsa Melayu. Sebab dia ni Melayu yang dia rasa dia ni bukan, dia lebih tinggi daripada Melayu kadang-kadang. Ada dia suka kutuk Melayu ni tak bagus. Lagi satu dia kata Arab ni lagi bagus daripada Melayu kan. Lagi satu dia guna pula nama Islam. Itu kadang-kadang masalah dia. Padahal dia sendiri tak faham apa yang dia cakap. Jadi kalau untuk penjelasan macam kos-kos perkahwinan Melayu sebenarnya murah, sangat murah. Dia apa yang wajib dalam Melayu sebenarnya tak banyak pun. Kalau ikut sekarang ni, saya kiraan saya kalau banyak-banyak pun, sebenarnya kalau paling rendah kalau kita tolak makan dan sebagainya kan, dia kos dia baru dalam 3,000 macam tu dah boleh dapat. Kos perkahwinan Melayu yang sebenarnya, jangan terkejut. Cuma kalau kita tambah makan, kita kena tambah lagi 2,000 dan sebagainya kan. Sebab makan pun sebenarnya yang wajib jemput tak banyak. Jadi kalau setakat 8,000 tu memang mewah lah perkahwinan. Sebenarnya dah cukup bagus lah. Tak perlu nak lebih-lebih lagi kan. Sebab banyakkannya orang-orang sekarang ni dia suka ada-adakan benda yang tak sepatutnya. Dia ada-adakan, lepas tu menyusahkan diri. Lepas tu orang Melayu yang dapat nama tu jadi masalah. Cuma paling saya sedih macam tu lah. Macam tunang ni, ramai tak sokong apa yang dibuat Melayu zaman dulu. Dia suka ikut cara masalah, cara orang luar. Dia rasa lebih bebas. Sebab kalau ikut cara orang Melayu, diri dia akan susah. Contohnya macam saya cerita pasal mengenai tunang tadi, pasal ibu menguji bakal isteri anak dia, dia bagi apa, suruh baca Al-Quran, dia suruh jahit, dia uji macam-macam lah dia suruh buat kan. Apa, ramai kan perempuan zaman sekarang ni tak sokong, dia tak suka benda-benda macam tu. Dia lebih suka cara masalah, kahwin bebas. Sebab zaman dulu kalau tunang, perempuan tu masih bukan hak lelaki tu. Dia cuma tunang buat perjanjian, tapi belum jadi lagi hak. Jadi setakat itu saja. Saya minta maaf kalau banyak kekurangan. Sebab saya pun tak cukup tidur, tak apa-apa sihat. Cuma saya harap perkongsian saya ni walaupun sedikit, kalau nak lengkap lagi beli dalam buku saya tu, buku Ensiklopedia Warisan Alam Melayu. Belum siap lagi sebab buku saya ni standard setahun lebih baru siap satu buku. Memang lambat sikit, tapi isi kandungan dia alhamdulillah lah setakat ni. Semoga semua sihat. Saya minta maaf kalau ada kekurangan. Saya rasa maklumat tadi pun agak umum. Sebenarnya banyak lagi maklumat. Jadi saya harap semoga dapat kebaikan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.